cara uh, cara nak apa kata, nak import image apa sembarang, size layer, insyaAllah. Dan saya harap apa yang kita semua bereksperimen malam ni, saya gunakan ayat eksperimen lah. Kita bereksperimen malam ni, kita boleh pakai untuk sampai bila-bila insyaAllah. Saking dan saya percaya dalam ni ada yang jadi cikgu, ada yang meniaga kan, untuk naikkan sales apa semua. Poster salah satu orang kata memainkan peranan lah untuk tarik customer, pembeli, nak tarik anak murid apa semua kan, poster. Jadi begitulah. Okay, kita start. Sebelum kita masuk ke Photoshop, suka untuk saya cadangkan ataupun orang kata apa, sarankan lah untuk semua. Kita tahu kita nak buat poster apa lah. Contoh kita buat poster ceramah ke, poster macam ni, poster seminar Photoshop, poster kelas mengaji. Tapi kita tak tahu macam mana rupa poster tu. Jadi pertama sekali saya nak ajak kita brainstorming dengan tengok apa kata, tengok sumber-sumber reference untuk mencari idea. Kita kumpul maklumat. Lepas tu kita cuba aplikasikan dalam, kita cuba eksperimenkan dalam Photoshop tu sendiri. Okay, baik. Kita start lah. Okay, izinkan saya share screen sekejap. Okay. Semua boleh nampak saya share screen ya? Boleh nampak lah? Kita malam ni elak-elak je, santai-santai je. Okay. Yang pertama kalau macam kita nak buat poster, apa-apa je lah. Kita mesti nak brainstorming dulu lah. Tengok apa yang orang telah buat, nak cari idea, nak kumpul maklumat apa semua. Sebagai contoh, kita nak cari poster, contoh ni, poster food, contoh, poster makanan lah. Ni bagi orang yang jual lah, yang jual makanan apa semua. Kita kumpul maklumat lah ni, kita tengok apa saja yang boleh kita cari idea apa semua. Sebagaimana kita tahu, kita cari Google adalah satu tempat, orang kata umum lah, universal kan Google. Kita boleh cari apa saja dalam ni poster. Dan selain pada Google, kita boleh cari dekat Behance. Behance pun ada juga template-template yang menarik untuk kita jadikan reference kita. Cari poster apa saja, poster, kita cari poster. Sekejap. Poster brochure, flyer, contoh brochure. Ini adalah ni pertama sekali sebelum saya terlupa. Ni adalah untuk kita brainstorming lah. Cari-cari idea untuk kita buat poster kita lagi. Kita boleh tengok kat sini. Ni antara link ataupun sumber reference kita lah untuk cari idea. Kita boleh tengok macam poster-poster macam ni apa sembarang. Ni boleh kita juga guna untuk poster kemasukan pelajar ke, poster kita punya kedai ke kan. Poster apa je lah. Boleh buat ke gini? Orang kata boleh buat ke, nampak macam susah je. InsyaAllah boleh buat. Kalau kita tahu setiap tools dalam Photoshop tu, insyaAllah boleh buat. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu, selain pada kita tengok kat mana kita nak cari reference kita, kita juga nak tengok apa dah? Color. Color dalam poster kita. Kalau color dekat UI gradient. UI gradient. Color poster kita. Bagi contoh, UI gradient ni ada banyaklah contoh-contoh color yang kita boleh buat. Tidak terlalu, mana kalau kita buat poster tidak terlalu flat ataupun apa kata rata lah. Terlalu suram orang kata tengok poster kita. Boleh guna juga gradient ni. Kita klik di atas ni dia bagi dah hex color dia. Kita cuma klik je copy. Dan kita akan guna lagi. Saya akan tunjuk macam mana. InsyaAllah.
Untuk color. Habis cari tengok poster, segi color apa semua. Lepas tu dia ada dah dibagi stok font. Stok font lah. Kalau kita tengok dekat poster orang lain apa semua, tengok font ni kita tak pernah jumpa font ni. Mesti kita nak juga font macam tu kan. Kalau bagi saya download dekat Dafont. Sini memang ada banyak sangat contoh-contoh font, bentuk-bentuk font. Data ni dia punya kategori. Kategori kita nak Chinese, Arabic apa semua kan. Contoh kita pilih Arabic lah. Kita pilih Arabic. Lepas tu kita tarik contoh kita punya tajuk poster kita. Contoh poster ceramah contoh. Kita tekan je enter, dia akan bagi contoh bentuk tulisan dan apa yang kita tulis tadi dekat Dafont ni. So kita pilih lah yang mana bersesuaian, font yang bersesuaian untuk kita letak dalam poster. Kita pilih. Contoh kita nak tulisan ni kan. Tulisan ni kita pergi tekan je download. Download je macam biasa. Download, start download. Okey, dekat font ni suka untuk saya ingatkan bila lepas je download, kalau boleh kita letak dalam folder suku dalam laptop kita untuk mudah kita trace lah lagi macam mana. So, mudah kita cari balik. Tapi lepas kita install, dia akan ada je dalam Photoshop, tak ada masalah. Cuma untuk kita tahu apa yang kita download apa semua kan. Betul lah. Oh, setakat ni okey, ada yang terlepas? Okey ya. Okey. Allah Rabbi. Okey, baiklah. Okay, setakat ni boleh faham lah. Dan sebelum kita start dulu, mesti kita, kalau saya pun ada hari tu jadi blank. Kan? Mesti nak tengok rujukan, refer kat mana-mana, color atau font sekalipun. Sini lah tempat rujukan saya. Itulah. Okey, saya rasa selesai dah situ. Okey, kita masuk dalam Photoshop terus lah. Senang tak? Masuk Photoshop. Okey. Boleh nampak Photoshop saya? Boleh nampak ah? Okey. Nampak ah? Okey, kalau bila kita buka je bagi yang download CC, Photoshop CC, inilah dipanggil home screen. Home screen. Home screen. Maknanya kata ni adalah kita punya recent. Kita punya recent projek kita lah. Kita boleh tukar pada list ataupun tab. Itulah. Okey, mula-mula sekali. Untuk yang menggunakan CS, Photoshop CS, bila dibuka, dia punya paparan awal dia macam ni. Dia punya paparan awal. Tak ada masalah pun. Dia sama je. Dan untuk kita start projek, kita kena tentukan size layer kita. Size layer kita bagi yang CS, boleh klik dekat file, klik dekat new. Okay. Dekat new. Okay, ni yang CS lah. Ini yang CC. Okay, baik. Kalau CC, dia ada dah bagi size-size template untuk kita edit yang macam sini foto, dibagi landscape, ada dah size-size yang dibagi dah. Kalau untuk CS, saya tak pasti ada tak benda ni. Sebab lama dah tinggal CS. Okay, ni ada print, untuk print ada size A4, A6, B5, before ada. Ni untuk size kan, ni untuk size art illustration. Okay, baik. Kebiasaan saya guna kalau buat poster, saya akan guna size Instagram 10 kali 10 inci. Okay, baik. Kat mana kita nak buat? Sini kita buat sini. Kita untuk preset size kita. Boleh nampak ah? Kejap. Sekejap.
Okey. Bagi nampak? Boleh nampak sudah? Kita punya saiz, inci apa semua. Okey, baik. Untuk kita tentukan saiz poster kita, sinilah. Macam saya akan guna 10 kali 10 inci. Resolution tergantung kepada spek laptop tu. Kalau nak buat 300, dah rasa laptop tu mampu tanggung. Dot jeng atau dot hang, boleh buat 300. Dan saya lebih selesa 150 atau 72 gitulah. Okey. Lepas tu kita set pada RGB color. Untuk post dekat media sosial, kita pilih RGB color. Kalau poster ataupun apa-apa template brochure, apa semua flyers kita buat untuk printing, kita pilih CMYK color yang untuk printing. Kalau pilih RGB color, boleh juga untuk printing. Tapi bila lepas print tu, dia color tu akan jadi lebih flat lah. Flat, tak lawa lah berbanding kalau kita set sebagai CMYK color. Okay. Kalau kita pilih grayscale, nanti kalau kita masuk gambar yang bercolor akan jadi hitam putih, tak masalah. Background kita biarkan color putih, tak masalah. Okey, yang paling penting, yang paling penting. Sebelum kita tekan create ni, saya memang sarankan untuk rename siap-siap daripada awal. Sebab kalau kita tak rename, jadi kita buat projek yang kedua, projek yang ketiga, nanti akan jadi Untitled 2, Untitled 3, Untitled 4. Nanti bila kita nak trace balik projek kita tu, yang mana satu poster makanan lah. Takkan nak balik satu-satu, jadi macam mana? Banyak kerja dan makan waktu. Okay, kita set awal-awal poster, contoh poster seminar. Okay, contoh seminar, poster seminar. Dan tekan create. Itu saja. Okay, inilah saiz kita 10 kali 10 inci. Okay, baik. Setakat ni boleh nampak ah. Satu lagi saya minta maaf kalau ada slang Terengganu ah. Kalau tak faham slang Terengganu, angkat tangan. Angkat je tangan. Saya tak faham Yasin, saya tak faham. Perkataan benda tu. Angkat je tangan, tak ada masalah. Saya boleh translate bahasa KL. InsyaAllah. Okay, baik. Ini adalah workspace kita. Workspace kita. Saya rasa sama je. Okay. Kalau sebelah kiri ni, yang saya tunjuk ni, sebelah ni dipanggil toolbar. Yang ni tool. Kita punya alat. Alat-alat untuk manipulate gambar kita lah, untuk edit gambar. Dan sebelah atas ni dipanggil menu. Tab menu lah. Menu kita. Dia ada file, edit, image, layer dan sebagainya. Dan yang bawah ni dia ada tab tool. Bawah ni. Bila kita select, dia akan berubah lah. Dan yang paling tepi ni, paling kanan sekali dipanggil panel. Dia ada panel layer, panel adjustment, panel color, swatch, gradient, pattern dan sebagainya lah. Gitu. Okay, baik. Okay. Setakat ni ada yang tertinggal ke, apa yang terlepas? Tak ada lah. Saya boleh tukar, boleh. Okay, sebelum kita nak edit ataupun apa-apa je lah kan kita nak buat, kita kena kenal satu persatu tool kita. Malam ni insyaAllah saya akan terangkan satu persatu apa fungsi setiap tool ni. Kita akan gunakan. Okay, baik. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak gambar ni. Okay, yang pertama ni adalah move tool. Move tool ni untuk kita alih-alihkan gambar lah ataupun kita nak alihkan, contoh saya masukkan PNG. Sekejap. Kita masuk gambar saya. Okay. Sekejap. Okay, ni fungsi move tool. Move tool ni untuk alih-alih inilah. Okay, baik. Artboard tool ni guna
kita select dulu. Kita boleh tambah kejap. Abort tu Astaghfirullahaladzim. Saya pakai dulu. Sekejap. Sebenarnya saya jarang guna abort tu kan. Tapi dia fungsi dia kita boleh masukkan gambar ataupun edit dalam satu layer kita ni lah. Dalam satu workspace kita ni. Gitu. Kita boleh tambah gambar sini dan tambah sini, tambah sini. Itu je fungsi abort tu. Tak ada masalah ni. Saya pun jarang guna. Okey. Untuk ni, untuk 1, 2, 3 ni dia panggil selection tool. Selection tool. Okay, sebagai contoh, selection tool. Kita ambil yang pertama rectangular marquee tool. Okay. Rectangular marquee tool dia untuk select apa-apa saja. Select, sebagai contoh, kita select tempat ni dan kita ambil brush tool. Oh, silap kejap. Sekali lagi. Kalau kita ambil brush tu, apa yang kita select tu hanya ada dalam kotak tu saja. Yang ada dalam kotak ni saja. Eraser pula. Ada dalam kotak ni saja. Gitu ni selection. Selection tu fungsi dia. Okey, baik. Untuk hilangkan. Okey, baik. Dan elliptical tu sama juga macam tadi, tapi ni bentuk dia bulat. Itu saja. Dan ni pun sama. Kalau ni single pixel. Single row marquee tu. Kalau kita klik, dia akan ada dekat 1 pixel saja. Single row marquee tu ada dekat 1 pixel saja. Kalau kita klik. Kalau yang ini pun sama juga. Tapi duduk dalam keadaan menegak. Satu lagi. Kita tengok, kita zoom. Ada dalam 1 pixel saja. Okey. Ctrl D untuk diselect. Okey. Lepas tu ini lasso tool. Lasso tool ni sebagai contoh dia untuk selection juga. Tapi ini lebih kepada freehand. Freehand. Contoh akan selection dan kita pergi kat move tu. Jadi automatic cut. Faham? Automatic cut ataupun kita right click. Sekejap. Ctrl D dulu. Lasso tu right click, kita select layer biar copy. Mana dia takkan cut. Dia ada ni saja. Dan ni ada lagi, dia cut saja. Dia sama saja. Okey, kalau polygon ni dia ada apa panggil? Anchor. Anchor. Dia sama macam lasso tu tadi. Tapi kalau lasso dia lebih kepada freehand kan. Kalau untuk polygon ni dia ada anchor. Anchor point. Gitu. Dia ada select. Jadi kita pergi kat move tu, kita alih. Itu saja. Ni fungsi untuk selection. Untuk magnetic tool ni biasa kalau dulu saya guna untuk crop gambar, untuk ambil objek. Dah. Sebagai contoh, ini magnetic tool. Dia akan select
dekat kawasan yang kontras lah. Contoh sebagai zoom saya klik sini, dia akan ikut lengang. Nampak? Dia akan ikut lengang. Tapi sedikit leceh lah. Kalau kita salah ke, dia tak boleh, nampak? Kita salah, kita tak boleh nak berhenti. Terpaksa Ctrl Z. Tekan enter, Ctrl Z. Jadi, okay. Yang ni untuk selection tu. Sama juga dengan ni, dua ni. Object selection tu ni, kita cuma pergi dekat objek kita. Kita cuma tarik je. Dan dia automatic, kejap loading. Automatic select kita punya objek. Gitu. Tapi tak apa tu jugalah. Ini memerlukan background yang kontras dengan objek kita lah. Dan bila jadi gini, kita pergi je dekat quick selection tu. Kita kecekkan sikit, kita tambah je, tarik je. Dan untuk tolak, kita hold, untuk kurangkan dia punya selection, kita hold alternate dan kita klik, tarik. Okay, boleh faham Dan ni pun sama. Kita select je. Okay, bagai. Delete. Hilang. Hilang orangnya. Okay, undo. Kita ambil objek saja. Itulah. Selection tu. Untuk kita cut objek. Gitu. Okay, okay. Setakat ni ada terlepas. Boleh saya turunkan lagi tak ada masalah Okay, magic when to. Tadi objek. Kita tarik je macam ni objek. Saya ulang balik. Dia akan auto select. Kepala saja. Okay. Untuk magic when to ni saya antara tool yang paling saya suka lah. Yang paling saya suka. Sebab kejap contoh Saya ambil gambar. Gambar saya sekali lagi, minta maaf. Bukan nak promote minta maaf. Ni untuk kita buang background yang color yang apa? Color kita sentuh tu lah. Contoh saya nak buang color biru Dia jadi select. Nak buang background, kita nak ambil logo ke, kita boleh guna magic when to. Untuk CS saya tak pasti ada ke tak magic when to ni. Untuk CC ada, insyaAllah. Lepas tu kita tekan je delete. Kita kena rasterize dulu. Tekan je delete. Okay, background ni hilang. Nampak? Sesimpel itu saja. Ataupun kita boleh test untuk magic when to ni logo. Sekejap. Macam logo Audi. Kita pergi kat magic when to, kita klik je dekat background warna putih ni, dia auto select. Kita tekan delete. Sekali lagi, rasterize. Tekan delete. Background tu akan hilang. Tuh. Dan untuk hilangkan dalam ni, kita klik dan hold shift. Hold shift untuk select, tambah select yang seterusnya lah, warna putih ni. Hold shift. Kalau tengok dekat saya punya tongkat Harry Potter ni ada bentuk tambah Ada bentuk tambah kalau saya hold shift. Okay, saya hold shift. Saya hold shift lagi. Klik dan tekan delete. Hilang background. Inilah magic when to. InsyaAllah kalau gambar pasport macam baju kat Indonesia, baju pasport, kita ambil gambar dekat Malaysia, color biru. Lepas tu dekat Indonesia nak color merah. Boleh gunalah cara ni, magic when to. InsyaAllah boleh tukar background color merah. Okay, baik. Habis dekat bahagian selection tu, saya nak pergi dekat cropping. Cropping tu ni ada banyak Ada banyak juga. Cropping tu macam biasa. Kita boleh tarik je untuk crop dan tekan enter. Di crop sendiri. Ataupun kita nak tukar kita punya ratio. Ratio Instagram. Berapa Instagram? 1:1. Kita tekan je enter. Okay, hilang tangan sini. Okay, baik. Crop. Macam biasa kita crop gambar dekat telefon pun sama juga fungsi dia. Okay, baik.
Lepas tu perspektif crop tu. Perspektif crop tu sebagai contoh, saya tunjuk gambar lain. Kita berpindah pada gambar lain. Kita nampak Okay. Kita klik je dekat gambar ni. Kita tengok buku ni, dia punya perspektif pandangan kita lain kan. Dia ambil sengit-sengit sikit. Kalau perspektif ni kita nak ubah jadi begini. Kejap Kita halis sini, dah tekan enter. Dia jadi keadaan macam kita scan dalam laptop. Itulah kita nak crop, dia panggil perspektif crop tu. Daripada buku gitu, kita nak crop dan jadikan dalam keadaan macam kita scan. Perspektif crop tu. Okay, boleh faham setakat ni Lepas tu seterusnya slice tu. Slice tu ni kalau kita nak buat, boleh juga untuk crop kita nak buat seamless foto. Seamless foto dekat Instagram kan. Dia tahu seamless foto? Kejap, seamless foto sebagai contoh. Foto Instagram. Ni cara yang mudah lah untuk kita crop. Macam ni lah, kita nak crop gambar kita kan. Kita untuk upload dekat Instagram. Kita buat gambar seamless ni. Okay, kita pergi kat knife tu, slice tu. Kita crop je. Kita tarik. Tarik ini. Dan kita copy. Kita hold untuk copy size kotak slice ni. Sama, kita hold alternate. Hold alternate ada lambatan tambah plus dekat pisau tu. Dan kita klik dan hold ke tepi. Hold ke tepi. Jadi gambar ni dia seakan-akan sambung lah kalau kita nak upload dekat Instagram ke apa. Lepas tu kita untuk save gambar yang kita kita slice ni dalam petok ni, kita kena tekan Shift Control Alternate S. S saya. S. Hold Shift Control Alternate S. Sekejap. Sekali dengan meeting Zoom. Baru keluar. Okay. Shift Control Alternate S. Okay, dia akan keluar pop-up ini. Okay, ni boleh nampak yang saya slice tadi, yang kita slice. Kita boleh je alih sikit atau kita zoom out bawah ni. Untuk dapatkan dua gambar ni, kita kena hold shift. Nampak dia punya highlight beza kan? Highlight. Yang kat luar ni kabur. Yang kat dalam ni highlight, betul? Jadi lepas tu kita tekan je save. Tekan save. Kita pilih selected slice. Okay, baik. Lepas tu kita simpan location desktop. Tu kita tekan je save. Okay. Tekan je save. Dia akan ada dekat desktop. Contoh. Cuba masuk kejap. Dua gambar. Dua gambar ni. Yang saya slice tadi. Sekejap Okay. Nampak? Dia seakan-akan bersambung. Bolehlah kita nak upload dekat Instagram. Untuk nampak seamless kan foto tu kan. Nampak? Okay, begitu je. Inilah fungsi slice tu. Slice selection tu ni untuk macam kita nak alih itulah. Yang apa yang kita buat slice tadi untuk alih. Function dia. Okay. Okay. Kita habis sini. Kita pergi sini balik. Sebenarnya frame tu. Frame tu ni kalau tengok dekat dia punya animasi tepi ni. Untuk masuk gambar dalam frame. Dia sama juga fungsi macam clipping mask. Okay, kita select dulu. Frame tu. Kita tarik. Kan di frame. Kejap.
Okay, kita tarik frame. Tadi frame dan kita tarik gambar tadi. Gambar mana-mana gambar lah kita nak. Dan dia akan duduk dalam frame ni. Nampak? Saya zoom sikit. Dia duduk dalam frame. Dia fungsi dia sama macam clipping mask. Dalam frame ni. Itulah fungsi frame tu. Okay. Seterusnya kita pergi dekat eyedrop tu. Okay. Yang dua ni, satu dan dua. Satu ni adalah cropping tool. Kalau untuk masuk dekat eyedropping apa sini, dia panggil measuring tool. Tu untuk mengukur. Apa benda? Apa benda tu mengukur? Nak ukur apa? Nanti saya tunjuk. Kejap Okay, eyedrop tu ni kita nak ambil sampel color. Sampel color. Kita tengok sini, dekat box ni, color akan berubah kan. Kita nak sedut sampel color. Color biru, color hijau, color putih. Itulah untuk eyedropper. Tapi yang ni dalam semua brush ada tool ni, tak ada masalah. Untuk 3D kita skip dulu. Untuk color sample ni, dia akan beritahu, contoh saya sedut dekat color hijau ni, bagi aku tahu merah berapa, green berapa, blue berapa. Ini tak apa, kita skip dulu, tak ada masalah. Saya pun jarang guna juga benda ni. Untuk sample color je, tak ada masalah. Color ruler tu pun sama juga. Ruler tu, dia cuma bagi tahu, contoh sini, angle dia berapa? Angle 2.9 degree. Lepas tu, dah nampak pula. Ni, panjang daripada sini ke sini, dalam bentuk pixel lah. Dalam bentuk pixel, 2928 pixel. Untuk measuring tu alat mengukur gitu je. Tak ada apa pun. Okay. Seterusnya note tool. Okay, note tool ni, note tu macam bagi contoh kita nak buat catatan untuk diri kita sendirilah. Macam contoh, kita klik je sini dekat orang ni, kita klik dan kita tulis buang. Buang orang ini. Untuk sebagai note lah. Kita buka nanti, kita tahu kenapa kita nak buat seterusnya. Itulah. Tak masalah. Delete notes. Okay, baik. Seterusnya count to. Count to ni bersama. Contoh kita nak kira satu-satu ni dah nampak. Orang ada berapa sini. Kita klik je. Kita besarkan sikit. Sekejap, kita besarkan. Contoh ada berapa kelompok sini. Kita klik je satu. Tukar color kejap. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ukur. Untuk kira je. Tak ada apa pun untuk ni. Untuk sebagai penanda kita lah. Gitu. Tak ada apa. Okay, saya pergi ke tool seterusnya. Setakat ni okay. Semua okay. Okay lah. Kalau ada terlepas ke apa ke, boleh tanya je. Okay. Okay, semangat. InsyaAllah, semangat. Okay, bah. Okay. Seterusnya kita pergi dekat ni dia panggil retouching tools. Kita nak touch up balik. Kita nak touch up gambar kita. Dan tools ni saya rasa amat sesuai dan berguna bagi orang-orang yang suka upload gambar dekat Instagram. Sebab apa? Kejap saya tunjuk. Pergi kat Google dulu. Kita download. Okay. Kita nak buang jerawat, apa semua kan. Okay. Kita copy dulu gambar ni. Kita Ctrl V. Paste. Okay. Untuk spot healing brush tu, kita cuma, kejap saya besarkan sikit. Kita cuma klik je dekat jerawat ni dan dia akan hilang.
Contoh saya zoom kita klik je. Kita klik dan dia akan hilang. Hai, laptop saya hang ni. Taklah, gua je. Silap layer. Satu benda lagi sebelum saya terlupa. Sebelum kita edit apa-apa, pastikan apa yang kita nak edit tu, kita kena select dulu layer kita. Macam saya tadi. Saya duk tekan juga, kenapa dah hilang jerawat ni. Rupanya saya klik dekat layer paling bawah. Padahal kita nak edit layer yang jerawat ni. Penting kita kena select dulu. Ya, select layer ni. Yang mana kita nak edit. Okay, baik. Kita pergi kat spot healing brush. Kita klik je. Nampak? Jerawat tu akan hilang. Kita klik je. Ataupun pun kita sapu-sapu krim, akan hilang. Sekarang ni faham sapu-sapu krim akan hilang. Cuma gosok-gosok je. Lepas tu sebenarnya healing brush tu, dia fungsi kenapa kita nak buat ni, fungsi dia sama je. Cuma cara nak buat tu lain. Kita maksudnya healing brush tu benda sama je tapi cara tu lain nak buat. Contoh, kalau cara yang healing brush tu ni, kita kena copy dulu kat mana kawasan yang tak ada jerawat. Kawasan yang rata lah. Dengan control, kita hold alternate, kita select sini dan kita klik dekat mana jerawat tu ada. Contoh yang paling besar ni, yang merah ni. Kita hold alternate kat kawasan ni, sebab kawasan ni kawasan rata, dan kita klik dan kita halakan mouse kita dekat jerawat yang besar ni. Nampak dia copy lah. Kita klik je dan ganti. Sama je. Dan patch tu, kalau patch tu ni sama juga nak hilangkan jerawat, cuma cara kita buat je lain. Okey, sebagai contoh, kita bulatkan. Kita buat selection. Okey, jadi selection dan kita klik hold dekat jerawat ni, kita alih ke tepi. Nampak? Hilang. Sama juga macam tadi lah. Yang tadi kena control, kena hold alternate dan copy klik kan. Kalau ni kita cuma control D untuk diselect. Kita bulatkan kawasan jerawat dan kita tarik kat mana kawasan rata. Jadi hilang. Itu. Okey. Setakat ni boleh faham Okey. Sebenarnya kita pergi Faham. Kita pergi dekat sebenarnya kita pergi kat content aware move tu. Okey, kita ingat perkataan move. Move tu. Okey, baik content aware move tu. Okey. Kita select juga. Sebagai contoh, tools ni untuk mengalihkan jerawat ataupun mengalihkan apa-apa saja. Kita buat bulat dulu. Buat bulat, selection. Dok suka lah jerawat ni ada dekat pipi. Saya nak ada jerawat ni dekat atas hidung. Kita alih lah. Kita alih dekat atas hidung. Dan tekan enter. Kawasan jerawat kat tadi, yang asalnya hilang dan jerawat tu ada kat atas hidung. Sebab tu saya cover content aware move tu. Kita nak alihkan apa yang kita jerawat tu lah. Jerawat, tak mudah jerawat tu kat tempat lain. Dan yang tempat asal dia tu akan hilang. Gitulah. Control D dadu untuk diselect. Okey, baik Seterusnya red eyes tool. Red eyes tu kalau kita ingat zaman dulu-dulu ataupun zaman sekarang, kalau kita ambil gambar tengah malam, dalam keadaan gelap, guna flash, mata kita akan jadi warna merah, betul tak? Macam pantulan cahaya flash. Kejap Flash, saya google dulu. Red eyes flash. Mesh. Saya ambil gambar, budak ni. Kita copy image. Kita paste. Kita move tu, kita paste. Kita besarkan sikit. Baik. Kita pergi dekat red eyes tu. Red eyes tu, kita cuma klik je dekat mata dia warna merah sebab kena flash tu kan. Kita klik je. Dah akan hilang. Nampak? Akan hilang. Kita cuma klik je. Akan hilang. Itulah function dia. Sebab tu saya kata tadi, tools ni adalah retouching tool.
kita nak retouch balik gambar kita tu. Okay, boleh faham setakat ni okey? Okey boleh? Okey. Faham. Okey. Okey, habis di situ kita bagi dekat brush tu. Brush tu macam biasa lah. Kalau kita select layer, kita akan brush. Sebab apa warna putih? Sebab sini. Kalau kita nak tukar color brush, kita klik je sini. Kita tukar color. Apa saja color. Akan jadi berubah. Ataupun yang ni kita tengok dia punya edges dia ni soft kan. Kita right click, kita ambil yang hard brush. Okey. Eraser. Alah ni eraser brush. Sekejap. Okey. Okey. Ni. Lebih dia punya hard dia punya brush tu. Okey baik. Sebelum kita guna brush, suka saya untuk ingatkan kejap. Sebelum kita gunakan brush, saya sarankan untuk tambah new layer. Sini new layer. Sebab kalau kita tak tambah new layer, kita punya brush tu akan mengganggu gambar asal kita, akan merosak gambar asal kita. Jadi kalau kita tambah layer baru dan layer tu untuk brush semata-mata. Okey baik new layer. Kita guna brush, kita cat je. Macam biasa cat. Yang mana kita nak touching bersama. Begitu. Dan sebab apa? Sebagai contoh sebab apa saya tambah layer. Kalau kita klik dekat mata sini, akan hilang. Dan tidak mengganggu gambar muka lelaki ni. Gitulah. Okey. Seterusnya pensel tu pun sama. Sama macam brush tapi kecil pensel. Lepas tu color replacement. Saya pergi dekat ni. Color replacement. Apa? RGB color. Okay, kejap. Buat sini. Okey. Untuk color replacement, contoh kalau kita ambil color logo ni color merah dan merah gelap. Color biru, kita ambil color biru contoh Dan kita cat je sini untuk replace color merah Itu je. Yang color merah cerah bukan color gini dan color gelap dia akan jadi gelap sikit. Nampak color replacement. Itu je. Untuk color replacement. Kalau mix brush tu kalau mix brush tu ni brush dia soft. Contoh saya cat dekat color merah ni. Kang, kalau kita hold, kita brush color biru ni dengan color merah dia macam blending, mix. Blending dan tak terlalu kerah macam hak ni. Faham? Dia blending, mix dengan color merah ni. Biasa untuk gambar ni, untuk tools ni, biasa untuk digital painting biasa aku guna benda ni. Gitu. Okey. Seterusnya kita pergi dekat stone clone stamp tool. Clone stamp tool ni sekejap. Saya delete dulu. Clone stamp tool, saya zoom. Saya besarkan sikit. Saya tukar brush. Okey. Stamp tool ni kita nak clone. Macam kelompok, bayangkan kelompok ni. Grup ni, tengah melepak ni. Kita hold alternate. Kita klik dan kita nak copy sebelah lagi. Gitu. Tapi tak berapa comel lah. Sebab kita pilih brush ni. Kita pilih soft round Kita undo. Kita copy ni. Dia nak clone. Clone gitu je. Sama juga macam tadi. Yang mana? Dia cacing tu kat dia. Sama je. Kalau pattern ni. Alhamdulillah. Kalau pattern. Sekejap.
Saya nak upload pula. Saya alih ni sekejap. Okey, kalau pattern tengok sini. Okey. Kalau pattern apa yang ada di belakang tu? Kita nak apa maksudnya? Kita nak berdasarkan pattern ni lah. Pattern ni. Kita pilih. Gitu je. Tak ada masalah. Tak ada apa pun ni. Siapa jangan guna. Ataupun yang ni lebih kurang kepada macam clipping mask jugalah. Okey. Seterusnya history up brush. History up brush ni sebagai contoh. Kita ambil blemish. Okey, sebelum tu contour. Okey. Tengok color biru lah, senang. Ingat saya buat 9, 10, 11 Ingat 9, 10, 11. Okey. Lepas tu blemish tu. Kita nak hilangkan ni. Kita hilang dulu 9, 10, 11. Ingat tu hutang Lepas tu kita hilang dah orang ni. Fungsi history up brush ni. Lepas tu kita nak dapatkan balik yang nombor 9 ni. Takkan kita nak Ctrl Z kan. Ctrl Z, lepas tu kita nak edit balik benda ni kan. Kita nak edit balik, jadi 2 kali kerja. Jadi 2 kali kerja. Contoh saya buat 9, 10, 11. Untuk history up brush ni kita nak restore balik yang nombor 9 yang mula-mula kita buat tadi. Tanpa perlu edit balik yang kita punya reason buat hilang ni. Kita klik je. Kita brush je kat sini dan dia ada balik tanpa perlu Ctrl Z, undo apa semua. Inilah history up brush. Ni kalau ni dia akan sedut color yang kita tekan tu lah, macam gelap, cerah. Semua kita besarkan sikit. Contoh macam ni lah. Dia akan sedut. Ini pun sama juga, biasa guna untuk digital painting. Itulah. Okey, seterusnya eraser tu macam biasa, eraser tu kita nak padam. Kita nak padam macam biasa. Ini pun duduk dalam retouching. Tu. Lepas tu background eraser tu, background kejap. Saya masuk gambar ni, senang. Okey, background. Background ni kita cuma klik je. Kita dah padam background. Dia akan padam background. Nampak? Itu saja. Ni cara yang paling leceh juga kalau nak padam background. Magic eraser tu ni akan padam color yang dia sedut. Gitu. Ataupun kita nak padam color hijau ni. Kejap. Select. Dia akan padam. Contoh kita nak padam color biru ni. Akan padam. Ni namanya magic eraser tu. Ataupun kita padam yang ni. Akan hilang. Mana-mana yang dia sedut tu, color tu akan hilang. Batu dia. Gitu je. Okey. Seterusnya gradient tu. Gradient tu ingat tak? Saya buka tadi UI gradient. Inilah kita nak buat gradient. Okey, baik. Untuk gradient tu juga macam brush juga tadi. Untuk kita start gradient tu, saya cadangkan untuk kita tambah layer baru. Ni layer baru. Kita rename siap-siap gradient. Okey, baik. Lepas tu kita pergi dekat tadi UI gradient. Kita nak ambil color apa? Color ni lah. Color flare. Kita klik dekat flare ni. Dan kita copy. Kita klik je. Klik, dia akan copy. Klik. Nak pergi ke Photoshop balik. Kita klik sini. Lepas tu kita klik dekat ujung ni. Ujung ni boleh nampak Sini. Kita klik dekat color.
Dan kita paste hex color yang kita copy tadi. Kita paste je. Tu tekan OK. Lepas tu kita pergi balik dekat ni, kita copy yang color orange pula. Color orange, color kuning-kuning ni, kita klik sini dan klik kat color, kita paste. Tekan OK. Kita tekan OK. Sekejap. OK. Lepas tu dia, kita cuma tarik je. Kita hold, kita cuma tarik saja. Nampak sama dah. Macam UI gradient. Okay, kita undo balik, bagi sama, kita tarik daripada kiri ke kanan. Okey, nampak sama kan? Itulah fungsi dia gradient. Okey, baiklah. Gradient ni kalau kita boleh letak untuk jadikan background ataupun kita nak jadikan tulisan kita. Tadi boleh juga jadi color gradient. Okey, seterusnya kita pergi ke paint bucket tool. Paint bucket tool. Okey, saya masukkan sekali lagi gambar saya. Minta maaf, ini bukan promo. Okey. Paint bucket tu sebagai contoh, saya akan buat tadi, kalau dekat Malaysia color biru, kalau dekat Indonesia biasanya nak background color merah. Kita klik dekat paint bucket tu, kita pergi kat color ni, kita select color merah contoh. Dan kita klik je, rasterize, kita klik je dekat color biru dan automatik bertukar jadi color merah. Macam kita cuah cat lah contoh, gitu. Ataupun selection macam tadi sama juga. Okay. 3D kita skip dulu. Okay. Baik. Setakat ni okay? Clear? Baik. Baik sing. Baik. Sing. Baik sing. Okay. Seterusnya saya lanjut ke blur tools. Blur tool. Jauh lagi. Berapa dia semua masuk? Lama ni. Okey tu. 45. Okay. Okay, kalau blur tu, mau tengok kita klik je blur tu dan kita sapu-sapu je dekat gambar ni, muka ni. Dan dia akan jadi blur. Gitu je. Atas muka saya. Gitu je. Ni ataupun kita boleh adjust range, kita nak naikkan sebagai 100 ke. Gitu je. Okey baik blur tu. Mudah je. Sharpen tu ni, bagi contoh muka ni, kita nak sharpkan lagi. Kita select sharpen tu. Dan kita select je, tanpa klik. Dia akan jadi sharp. Gitu je. Gambar ni, ataupun gambar ni. Kita sharp. Jadikan sharp. Nampak perubahan Saya undo sekejap. Saya Ctrl J dulu, copy. Saya sharp. Kita nampak sharp. Dia tak banyak berubah sebenarnya. Tapi boleh tahu je. Blur, ini gambar asal. Dan ni lepas kita sapu sharp ni. Berubah. Itu je lah fungsi dia. Untuk smudge tu, kita boleh pilih. Sini ada dia punya mode dia. Kita nak darken, nak buat gelap. Sekejap. Kita warna smudge tu. Ni, kita nak gelap. Smudge tu ni. Dia akan tarik image kita. Contoh smudge tu. Kita jadi normal. Contoh kena tarik. Sekejap. Kena tarik telinga ni. Jadi gini. Ini smudge tu. Jadi gitu. Ataupun nak tambah tanduk. Okay, baik. Ini sebagai contoh Sebagai contoh. Baik. Itulah smudge tu. Okay. Seterusnya kita pergi ke dodge tu. Dodge tu kita nak cerahkan gambar. Yang mana tempat gelap. Saya shape. Gitu je. Lepas tu burn tu kita nak gelapkan balik. Burn. Itulah. Sponge tu kita nak pilih desaturate ataupun saturate. Boleh. Saturate akan jadi warna merah
Kalau desaturate macam merah ni akan jadi kurang saturation dia. Betul lah kat kursi ni. Gitu. Kurangkan saturation. Okey. Seterusnya kita pergi dekat pen tool. Pen tool ni saya biasa guna untuk dua benda. Satu buat shape, satu lagi untuk select objek. Okay. Kita select pen tool, kita tengok atas ni, kita tulis pass dengan shape lah. Kalau shape, kita tengok fill, kita nak color apa? Color kuning. Ataupun stroke, ni stroke. Kalau kita tak nak stroke, kita boleh tekan je pakar ni. Contoh, kita klik je. Klik, hold, alternate, klik, klik, klik. Tekan enter, jadi shape. Dua benda. So, kita undo. Kalau untuk pass, kita untuk select objek. Bagi contoh, sekejap saya nak select objek. Tengah saja contoh. Yang penting kat mana kita mula, kat situlah kita buat akhir. Kita punya pen tool ni. Kita select. Lepas tu kita tekan sini untuk selection, buat radius 0.1 ataupun 0.5 pun okey. Tekan okey, akan jadi selection. Okey. Kita boleh tekan sini. Tengah saja. Selection. Ataupun kita boleh je tekan delete. Delete. Delete hilang tengah. Betul lah. Untuk selection lah. Okey. Kalau free transform ni, kalau tadi dia ada anchor lah. Jadi select dulu. Kalau untuk pen tool ni dia ada anchor. Ni anchor. Anchor. Yang bulat putih ni anchor. Kalau untuk freeform ni, kita just hold mouse kita dan kita tarik je. Begini. Tarik saja yang jadi tekan selection. Itulah. Dia agak payah lah kalau tangan kita straight. Boleh kita guna yang freeform ni. Kalau curve ni untuk curve lah. Kita select je. Kita tarik. Kita jadikan curve. Untuk curve. Kalau pen tool dia lebih pada macam straight itu lah. Curve. Sama je fungsi dia. Pen tool. Lepas tu add another anchor point ni. Bagi contoh. Saya buat ambil kopiah. Sekejap. Okay. Kalau add another anchor ni. Kalau sini kan kosong anchor kan. Kita boleh tambah je sini. Kita boleh tambah sini. Anchor kita untuk kita alih. Anchor. Okay. Itu je. Ni untuk delete anchor. Kita delete. Dan convert ni kita hold je. Dia akan jadi gini. Beralih-alih. Contoh. Untuk convert daripada straight ataupun kaku. Kita boleh transform untuk bulat macam mana. Okay. Baik kan? Itu saja. Untuk pen tool. Okay, baik. Kita pergi ke text. Text tool. Text tool. Okay, baik. Text tool ni macam biasa lah. Kalau kita klik, kita klik. Apa saja. Seminar contoh. Kita besarkan. Apa text. Okay, baik. Dan untuk vertical, tulisan ke bawah. Ni, okay. Dan seterusnya, horizontal type mask tool ni, dia ni lain sikit. Contohnya, kita pergi, kita klik sini, dan kita type seminar. Contoh. Klik OK. Nampak dia punya mask tu. Tulisan kita tadi. Mask, pergi kat select, transform, selection. Okay, baik. Kita nak besarkan sikit. So, kejap.
Okay, deselect. Sekali lagi. Tulis seminar. Tekan OK. Lepas tu, jika select, transform selection untuk kita alih ataupun kita nak besarkan sikit. OK, lepas tu tekan OK ataupun enter. Lepas tu sini kita tekan layer mask ni. Kejap. Oh, silap. Kejap. Kita duduk atas ni. Sekali lagi. Minta maaf. Okey. Ulang balik. Nampak? Kalau kita tekan delete, dia akan hilang bahagian dalam tulisan tu. Kita tekan select mask. Dia ada sini saja. Dia ada tulisan dalam saja. Tapi kita nak delete. Okey, Ctrl D untuk deselect. Nampak hilang tulisan seminar. Itulah fungsi tab ni. Okey, terusnya pas selection ni sebagai contoh, kalau kita select sini, dan kita tak nak alih ni. Kita tak nak alih. Kita akan klik sini untuk alih kita punya selection. Okey, bagai. Direct select. Tak ada masalah. Okey, untuk alih selection kita balik pada pen tu balik. Gitulah. Seterusnya shape. Sini shape. Shape ni macam biasa kita hold shift, kita dapatkan shape letak. Sebab kali kuning. Kalau kita nak ubah color, kita boleh je klik sini. Color purple ke biru. Color turquoise ni, color merah. Bagi contoh, itulah shape. Ataupun kita nak buat rounded rectangle. Rounded rectangle. Rectangle. Itulah. Dan seterusnya kepada bulat, polygon. Kalau polygon ni, sekejap. Untuk polygon, kita boleh, kita punya side kita punya bucu. Contoh 5 orang. Kita tarik, ada 5 bucu. Okey. Kalau kita buat 30, tarik je, dia akan ada 30 bucu. Kita nak apa jadi bulat. Kita buat 15. Okey, 15. Dia ada 15 bucu untuk polygon. Untuk line 2 ni, untuk line 2, sekejap. Kita boleh pilih sini, berapa pixel kita nak. Contoh, 5 pixel lah. Kita tarik je, sekejap. Kita tekan shift untuk straight line, tekan shift. Dia akan ada sebanyak 5 pixel. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Untuk line tu. Kita boleh ubah lagi lah. 10. 10 tu 10 pixel. Itu je. Shape kita buat shape lah. Ini untuk shape. Untuk custom, sekejap. Custom ni ada macam-macam sini. Kalau tengok atas ni, dia ada untuk daun, apa semua, pokok. Dan kita hold shift, kita tarik je. Dekat move tu, akan ada shape bentuk pokok ni. Okey, baik. Itu saja. Baik. Setakat ni ada yang terlepas atau apa-apa? Beres sih, beres. Ini baik kan? Okey, baik. Lepas tu untuk ni, hand tool ni untuk kita alih. Alih ni lah. Tapi saya jarang guna sebab untuk alihkan, kalau kita zoom, untuk alihkan benda ni kita hold je space bar dan kita hold juga klik mouse kita dan kita alih macam ni. Tak masalah. Kalau untuk zoom, kalau kita klik, dia akan zoom in.
Kalau kita hold alternate akan jadi zoom out. Dan cara lain kita hold je alternate, kita scroll je. Macam biasa, tak ada masalah. Okey. Ini untuk color kita, color brush, kita nak select apa sembarang. Color kuning untuk brush, untuk apa je tadi? Bucket tool apa semua. Sini kita guna color. Sini untuk reset balik. Balik color tadi. Okey dah. Kalau yang ni untuk selection, quick mask. Kita select, jadi warna merah. Kita pergi dekat brush. Kejap. Besar brush besar. Kejap kita nak select Zaini contoh. Silap. Kita brush ke sini, kita brush. Lepas tu kita tekan balik sini. Dia akan jadi quick selection mask. Okey, baik. Okey. Okey, okey. Okey, kita selection mask ni. Control D untuk apa kata? Untuk diselect. Di bawah ni untuk full screen. Kalau kita klik full screen. Lepas tu kalau kita nak tu balik, kita tekan je F. Balik pada asal. Okey, selesai penerangan pasal tools. Setakat ni ada soalan ke saya laju sangat? Okey? Terbaik Sing, terbaik. Allah Rabbi. Baik. Just nice. Okey, baik. Kalau ada terlepas ke, ada tak faham ke, ataupun saya terlalu laju, tak apa. Angkat je tangan. Panggil je Yasin. Tak ada masalah. Saya boleh ulang balik. Okey, baik. Kita pergi ke buat poster pula. Sebab kita dah faham dah fungsi setiap tools sini apa semua. Okey, baik. Sekarang ni kita buat poster. Macam saya buat ledger tadi 10 kali 10. Okey, baik. Kita nak poster apa? Poster. Kita buat poster seminar contoh macam background kita ni. Okey, baik. Saya pergi kat Google dulu. Saya download. Ini sebagai contoh copy email. Kita paste sini contoh ni. Lepas tu kita delete dulu. Sekejap. Okay, sampai-sampai tu kita boleh take file, rehat dulu sekejap. Dulu. Bernafas dulu, genggam badan dulu ke. Santai-santai, tak ada masalah.